Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang halalan perpaduan kaum dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebelum merdeka, iaitu pada zaman penjajahan British, sistem pendidikan bercorakkan perkauman. Terdapat 4 jenis sekolah, iaitu sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Sebelum kedatangan penjajah, institusi pendidikan awal dikenali sebagai sekolah pondok bagi tujuan untuk mengatasi masalah buta huruf di kalangan masyarakat. Sebelum mereka, Tanah Melayu telah tidak merancang sebarang dasar ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. British telah mengamalkan sistem pendidikan secara berasingan untuk setiap kumpulan etnik. British menggalakkan penubuhan sistem persekolahan berdasarkan perkauman, pendidikan Melayu, pendidikan Inggeris, pendidikan Cina dan pendidikan Tamil untuk pendidikan asas bagi masyarakat tempatan. Antara ciri-ciri yang dilakukan oleh British ialah menggunakan bahasa pengantar mengikut kaum di sekolah tersebut, di setiap sekolah tersebut. Yang kedua ialah mempunyai kurikulum yang berbeza. Hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan semangat perkauman antara kaum dan mewujudkan sikap prasangka bagi melakukan perpecahan dan menyebabkan negara tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan bercakap topik kaitan dengan halangan kepada kaum dalam sistem pendidikan Indonesia. Okey. Contoh-contoh mengapa sistem pendidikan Malaysia ini menghalang kepada kaum ialah antara contohnya ialah kewujudan sekolah jenis kebangsaan. So sekolah jenis kebangsaan kita ada sekolah jenis Tamil dan sekolah jenis Cina dan sekolah bahasa biasa. So dengan perbezaan sekolah jenis ini, so dia akan meregangkan lagi pencapaian antara kaum-kaum dan di sekolah. Okey, yang kedua adalah hak keistimewaan satu kaum atau etnik dalam sesuatu institusi pendidikan. So, setiap institusi pendidikan sama ada awam atau swasta, diorang ada keistimewaan untuk kaum masing-masing. So, bila satu kaum minoriti berada dalam institusi pendidikan yang melibatkan keistimewaan khas pada kaum majoriti, so kaum majoriti ini akan merasa mereka terpencil dan rasa dibiaskan oleh pihak institusi. Dan yang ketiga adalah sikap tidak terus dalam memperbaikkan ataupun mempermajukan infrastruktur suatu institusi pendidikan yang melibatkan khas untuk kaum etnik ataupun bangsa tersebut. So ini akan menyebabkan sifat bias dalam menyediakan kemudahan untuk pelajar-pelajar tersebut. So kerajaan telah memberi solusi kepada halangan-halangan tersebut. Antaranya adalah mewujudkan mata pelajaran civic dalam silibus pelajaran. So dalam pelajaran civic, so para pelajar akan didedahkan dengan kebaikan hidup harmoni sesama kaum ataupun etnik. So dan faedah-faedah bergabung sesama bangsa atau kaum atau etnik dalam satu sekolah. Selain itu, pelajaran civic juga mengajar nilai-nilai baik dan nilai-nilai moral untuk rakyat Malaysia bersatu. So, itu dari saya. Kebaikan dan kelemahan halangan perpaduan kaum dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kebaikan. Yang pertama, wujud aliran pendidikan mengikut etnik. Sebagai contoh, sekolah Melayu, sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan Tamil. Yang kedua, bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan penghantaraan. Ini juga membenarkan penggunaan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa penghantaraan di sekolah jenis kebangsaan. Yang ketiga ialah penilaian peperiksaan yang sama. Yang keempat, kurikulum yang sama walaupun perbezaan aliran. Kelemahan. Yang pertama ialah sistem pendidikan negara yang memusat. Sistem pendidikan negara kita juga yang memusat, centralized. Ia juga menyebabkan kandungan pendidikan diputarbelit di bawah faktor politik. Banyak dasar-dasar pendidikan
diputuskan bukan atas dasar pendidikan. Ini akan melahirkan masyarakat yang akan tidak adil seperti kekurangan guru di sekolah aliran Cina dan Tamil. Keadaan ini juga akan merenggangkan hubungan antara kaum sedikit demi sedikit yang merencatkan perpaduan kaum di Malaysia dalam jangka masa panjang dan boleh mengikis adat dan kebudayaan asas sesuatu etnik di Malaysia. Yang kedua ialah menganggap peperiksaan sebagai piawai. Pihak pentadbiran pendidikan birokrasi yang menganggap peperiksaan sebagai piawai utama pengajaran guru dan pentadbiran pengetua atau guru besar di sesebuah sekolah. Fungsi peperiksaan telah disalahartikan dan guru-guru serta pihak sekolah dipersalahkan jika anak-anak mereka tidak cemerlang dalam peperiksaan. Masalah ini menghantui hampir semua kaum dan etnik di negara kita, sama ada di sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan Tamil. Antara cabarannya ialah perbezaan dalam agama dan budaya. Perbezaan agama dan budaya ialah terdapat hubungan yang renggang antara murid Islam dan murid bukan Islam. Kurangnya pergaulan antara murid Islam dan murid bukan Islam, terutama selepas waktu persekolahan. Kurangnya pengetahuan dan tidak memahami dengan mendalam mengenai budaya, amalan dan adat resam sesuatu kaum. Permasalahan hubungan yang merenggang ini mungkin disebabkan murid tidak memahami konsep bersosialisasi dalam Islam. Bahkan sebagai pelaksana kurikulum, guru seharusnya meneliti setiap budaya murid-murid dan mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap murid-murid. Ini juga mampu meningkatkan prestasi pengajaran mereka. Yang kedua ialah sistem pendidikan dan penggunaan bahasa pengantaraan yang berbeza di sekolah. Ia pasti satu cabaran kerana setiap sekolah kebangsaan Cina, Tamil dan sekolah Melayu mempunyai bahasa pengantaraan masing-masing. Yang ketiga ialah penempatan geografi yang berbeza.